Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada penonton. Jadi selamat datang ke rancangan Jejak Islam. Pada hari ini kita akan menjejak sejarah sains yang ditinggalkan oleh cendekiawan-cendekiawan daripada Islam dan Barat. Jadi kita akan mulakan dengan cendekiawan Islam iaitu Ibnu Sina. Mari kita dengarkan penjelasan dengan lebih lanjut mengenai sejarah, sumbangan dan pengaruh daripada Ibnu Sina yang akan diterangkan oleh saudari Fatini. Dipersilakan. Ibnu Sina atau Avicenna di Barat adalah seorang ilmuwan ulum Islam yang mengubah bidang perubatan kimia. Nama penuh beliau adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan sekitar tahun 980 Masihi di sebuah kampung di Afshana yang pada hari ini terletak di negara Uzbekistan. Namun, pada ketika beliau dilahirkan, kawasan berkenaan adalah sebahagian daripada dinasti Parsi. Pendidikan awal Ibnu Sina. Ibnu Sina menerima pendidikan awal di kampung halaman beliau. Beliau memiliki minda yang cerdas serta kebolehan dalam pelajaran. Ibnu Sina selalu menyertai bapanya dan ulama-ulama lain dalam perbincangan intelektual. Yang kedua, beliau mempunyai kebolehan menghafal segala perkara dengan mudah, menyebabkan ramai orang kagum dengan beliau. Ketika berusia 10 tahun, beliau telah berjaya menjadi seorang Al-Hafiz Al-Quran. Ibnu Sina banyak meluangkan masa untuk menuntut ilmu dalam beberapa bidang seperti yang pertama, falsafah, logik, sains dan undang-undang Islam. Ibnu Sina juga mempunyai matlamat untuk mengkaji hubungan antara ilmu sains dan agama serta menghasilkan beberapa penulisan pendek berkenaan Islam, termasuklah sebuah wacana tentang nabi-nabi dan tafsiran saintifik tentang Al-Quran. Ketika berusia 16 tahun, Ibnu Sina mempelajari bidang perubatan dan hanya 2 tahun kemudian beliau berjaya menjadi seorang pengamal perubatan berkarya yang dihormati. Latihan perubatan yang dipelajari beliau sangat berguna kerana berjaya mengubati ramai orang, antaranya termasuklah Raja Bukhara iaitu Noh Ibnu Mansur yang menghidapi satu penyakit misteri. Ramai orang cuba untuk merawat baginda tetapi tidak berjaya. Sumbangan Ibnu Sina dalam dunia perubatan. Yang pertama, Ibnu Sina telah menulis beberapa buah buku perubatan, termasuklah Kitab Al-Qanun fi At-Tib atau dalam bahasa Inggeris The Canon of Medicine. Buku ini terdiri daripada 14 jilid yang digunakan sebagai buku teks perubatan di Eropah dan Empayar Islam sehingga kurun ke-17. Buku berkenaan membincangkan penyakit berjangkit berkaitan hubungan kelamin, penyakit jangkitan lain, teori dan beberapa penyakit lain. Sumbangan kedua Ibnu Sina dalam bidang perubatan adalah menghasilkan penulisan kitab As-Sifa atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai The Book of Healing. Buku ini membincangkan tentang logik, sains semula jadi, matematik dan sumbangan Ibnu Sina yang kedua dalam bidang perubatan adalah penulisan kitab As-Sifa atau dalam bahasa Inggeris
dikenal sebagai The Book of Healing. Buku ini membincangkan tentang logik, sains semula jadi, matematik dan metafizik. Secara keseluruhannya, Ibnu Sina telah menulis lebih daripada 400 penulisan meliputi pelbagai rangkaian ilmu, yang mana hanya 250 daripadanya kekal wujud hingga ke hari ini. Sumbangan-sumbangan besar Ibnu Sina. Yang pertama, mengkaji dan menemui penyakit-penyakit baharu, punca dan kaedah rawatan. Yang kedua, kajian tentang pengaruh kuman dalam penyakit. Seterusnya, menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pelbagai jenis penyakit. Yang seterusnya, mencipta ubat bius. Yang kelima, mencipta benang khusus untuk menjahit luka pembedahan. Yang seterusnya, mencipta picadari dan alatan pembedahan yang lain. Dan yang terakhir, mencipta kaedah pemerhatian dan analisis dalam bidang perubatan. Jadi, kesemua ini merupakan sumbangan-sumbangan besar Ibnu Sina. Pengaruh Ibnu Sina. Pengaruh Ibnu Sina sebagai seorang doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah luas. Buku karangannya yang bertajuk Al-Qanun Fit-Tib yang terdiri daripada 14 jilid telah memberi pengaruh kepada penduduk di Eropah. Pada abad 12 Masihi, Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo, Spanyol telah menterjemahkan buku Ibnu Sina ke bahasa Latin. Buku ini menjadi rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga tahun 1500 Masihi. Buku Ibnu Sina telah dicetak sebanyak 16 kali dan 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi, Hebrew. Di samping itu, buku itu turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, Perancis, Spanyol dan Itali. Pada abad ke-16 Masihi, buku ini telah dicetak sebanyak 21 kali. Pengaruh Ibnu Sina yang seterusnya. Penulis-penulis barat telah menganggap Ibnu Sina sebagai bapa doktor kerana Ibnu Sina telah menyatu padukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen serta pengalaman dari ahli-ahli perubatan India dan Parsi serta pengalaman beliau sendiri. Terima kasih kepada saudari Fatini atas penjelasan yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Jadi kita telah lihat bagaimana besarnya sumbangan dan pengaruh daripada Ibnu Sina di dalam dunia perubatan. Jadi kita akan teruskan dengan sejarah sains daripada cendekiawan barat yang akan dijelaskan dan diceritakan oleh saudari Anis Syahira. Dipersilakan. Nama sebenar beliau ialah Galileo Galilei, yang dikenali sebagai bapa sains moden. Beliau dilahirkan pada 15 Februari 1564 di Pisa, Itali. Dari segi pendidikan, beliau mendapat pendidikan awal di sebuah biara di Flores pada usia 6 tahun. Ayah beliau amat berharap agar beliau menjadi seorang doktor pada masa kelak kerana tawaran gaji yang lumayan. Oleh hal demikian, beliau terpaksa memasuki jurusan kedoktoran di Universiti Pisa pada tahun 1583. Beliau lebih minat dalam mempelajari bidang matematik dan juga fizik. Namun demikian, beliau tidak dapat meneruskan pengajiannya di universiti kerana mengalami masalah kewangan. Beliau tidak pernah berputus asa atas minatnya dalam bidang matematik. Beliau menjadi popular
dan mendapat jawatan untuk mengajar di Universiti Pisa pada tahun 1589 setelah hasil karyanya The Little Balance diterbitkan. Kemudian, beliau ditawarkan jawatan untuk mengajar subjek geometri, mekanik dan astronomi di Universiti Padua sehingga tahun 1610. Antara penciptaan beliau ialah Galilean Teleskop, imbangan hidrostatik, termometer dan juga kompas. Sebelum Galileo meninggal dunia, beliau sempat menerbitkan buku yang terakhir iaitu Dialogue Concerning Two New Science. Beliau meninggal dunia pada 8 Januari 1642 pada usia 77 tahun. Yang pertama, penyempurnaan teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang mencipta teleskop yang berfungsi untuk meninjau ruang angkasa pada tahun 1609. Beliau juga merupakan orang pertama memakai teleskop untuk mengamati langit. Beliau membuat sebuah teleskop dengan pembesaran 3 kali ganda dan kemudian mengasah lensanya untuk mencapai pembesaran sebanyak 32 kali ganda. Dengan teleskop ciptaan sendiri, beliau berjaya membuat penemuan besar dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat, pakar-pakar astronomi pada zaman lampau hanya membuat pencerapan langit malam dengan menggunakan kaedah pengiraan berkala. Namun demikian, kemunculan teleskop ini telah memudahkan ahli-ahli astronomi menjalankan aktiviti cerapan dan pengumpulan data objek langit. Jelaslah di sini bahawa sumbangan besar beliau dalam penemuan teleskop membolehkan kita mengamati ruang angkasa yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi. Kedua, lukisan bulan Galileo. Beliau mendapati bahawa bulan adalah tidak sempurna seperti yang dikatakan oleh model Ptolemy. Bulan mempunyai gunung ganang dan lembah pada permukaannya seperti permukaan bumi. Bulan adalah tidak rata dan kasar permukaannya. Pemikiran Galileo tentang bulan adalah bertentangan dengan pendapat Aristotle yang mengatakan bulan adalah bentuk bola yang sempurna. Secara amnya, penemuan Galileo tentang bulan telah mengubah pandangan orang tentang alam semesta. Ketiga, pemerhatian terhadap planet Mushtari. Pemerhatian ini dilakukan secara bermalam-malam. Beliau mendapati bahawa 4 bulan beredar mengelilingi planet Mushtari. Kadang-kadang, bulan ini muncul di depan planet Mushtari dan kadang-kala hilang, tidak dijumpai. Oleh hal demikian, Galileo berpendapat bahawa bulan-bulan Mushtari beredar mengelilingi Mushtari seperti bumi yang bergerak bersama bulannya. 4 bulan Mushtari yang dikenali sebagai satelit Galilean iaitu Io, Europa, Ganymede dan Callisto. Pemerhatian beliau turut menyokong model Copernicus yang mengatakan bahawa planet-planet mengelilingi matahari. Sekiranya tidak ada penemuan besar ini, maka berkemungkinan besar manusia masih percaya bahawa bumi merupakan pusat alam dan planet-planet beredar mengelilinginya seperti model yang dikemukakan oleh Aristotle iaitu model alam semesta geosentrik. Penemuan Galileo telah membuka lembaran baru dalam bidang astronomi yang dapat dilihat daripada aspek pengaruh. Sebelum ini, teori perbintangan pada awal tahun 1600-an adalah berada dalam situasi yang tidak menentu kerana terdapat perselisihan faham antara teori Copernicus dan juga penganut teori bumi sentrik. Namun begitu, Galileo dengan penemuan besarnya
berjaya membuktikan kepada masyarakat tentang pemahaman beliau secara mendalam berkaitan alam semesta. Setiap hujah Galileo adalah berdasarkan pemerhatian saintifik secara terperinci, tetapi bukan sekadar pemikiran atau hujah falsafah tokoh mahupun kepercayaan agama pada masa itu. Sememangnya evidens saintifik dan juga penyelidikan merupakan elemen penting dalam menghuraikan alam semula jadi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Anis di atas penjelasan yang sangat bermakna untuk kita semua. Jadi kita telah lihat sumbangan dan pengaruh daripada cendekiawan Islam iaitu Ibnu Sina, dan kita juga telah lihat sumbangan dan pengaruh daripada cendekiawan barat iaitu Galileo Galilei. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahawa cendekiawan-cendekiawan tersebut membawa kemajuan sains pada hari ini, terutamanya Ibnu Sina di dalam bidang perubatan dan Galileo Galilei di dalam bidang astronomi. Baiklah, rancangan kita sudah sampai ke penghujung. Jadi, sekiranya anda berminat untuk mengetahui sejarah-sejarah Islam yang terdahulu, mari kita bertemu di dalam rancangan yang seterusnya, iaitu rancangan Jejak Sains.